Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ruman Haris. Anda sedang menonton Melaka Memilih kurang setengah jam sebelum pengundian ditutup dalam PRN kali ini. Banyak lagi yang kita jangkakan selepas ini. Apa yang kita tahu setakat ini adalah SPR sudah pun mengesahkan setakat jam 4 petang tadi, jumlah yang turun mengundi adalah 61%. 28 kerusi dipertandingkan, 112 orang calon, banyak antara kerusi 5 ataupun 6 penjuru. Ada banyak pendapat mengenai peratusan pengundi yang rendah akan menguntungkan siapa. Apa yang kita tahu adalah pada PRU 14 yang lalu, 9 daripada 28 kerusi Dun Melaka dimenangi dengan majoriti yang sangat tipis seperti ini, kurang 1000 undi. 6 daripada 9 itu dimenangi oleh Barisan Nasional pada PRU 14. Antaranya Pantai Kundo yang penyandangnya adalah YB Nur Azman dengan majoriti 772 sahaja. Klebang, Rim dan juga Merlimau N27 dimenangi oleh Barisan Nasional dengan majoriti hanya 130 undi sahaja. Banyak yang mengatakan bahawa peratusan yang turun mengundi pada kali ini agak perlahan berbanding dengan apa yang kita jangka. Dan siapa yang akan untung daripada itu, kita akan tunggu dan lihat. Tapi kalau kita lihat pada sejarah, peratusan mengundi pada PRU 14, kalau kita boleh kongsikan di set touchscreen kita di sini, ini adalah peratusan tidak keluar mengundi antara yang tertinggi di seluruh negeri Melaka pada PRU 14 yang lepas. Kita lihat kawasan yang merah-merah ini, termasuk Sungai Udang, termasuk Gadik, Tabuh Naning dan sebagainya. Sahan juga yang menyaksikan banyak penjuru pertarungan kali ini. Ini adalah kawasan-kawasan yang menyaksikan turnout atau voter turnout yang terendah, iaitu 17.5 ke 20% tidak turun mengundi. Apa impaknya kepada keputusan keseluruhan itu kita akan tunggu dan lihat. Apapun kita akan terus mengikuti dengan rapat dan terus berlintas langsung dengan semua wartawan kami di lapangan. Yang pertama sekali saya mau berlintas langsung dengan Nazri Kaha berkenaan dengan untuk berbincang sedikit berkenaan dengan analisa peratusan keluar mengundi yang rendah ini. Haji Nazri berada difahamkan di Dun Kota Laksmana. Dun Kota Laksmana kita lihat ada lebih kurang 29,000 pengundi dan ia kawasan yang agak menjadi kubu kuat bagi pembangkang. Kerana pada PRU 14 yang lepas, ia dimenangi oleh Pakatan Harapan dan DAP. Lau Chi Leong memenanginya dengan majoriti antara yang terbesar di Melaka, 16,173. Ada yang mengatakan jika voter turnout ini perlahan ataupun rendah, mungkin ia akan merugikan Pakatan Harapan. Tapi itu data dan armchair analysis. Apa yang Haji dapat daripada lapangan di sana di Kota Laksmana? Ya, terima kasih Lokman. Kini saya berada di Troy's by Navy, kafe hipster di Jalan Kampung Hulu, tak jauh daripada Jonker Street. Sambil-sambil kita menunggu waktu tutup pusat daerah mengundi berbaki sekitar 20 minit saja lagi. Anak Melaka, sila ke pusat daerah mengundi anda. Naikkan peratusan mengundi, anda boleh membuat sesuatu. Tetapi apapun, apa yang dikatakan oleh Lokman sebentar tadi, betul. Saya berada di N20 Kota Laksmana. Dan Kota Laksmana sebahagian daripada Dun di bawah Kota Melaka. Kita sudah maklum Kota Melaka disandang oleh DAP sejak beberapa pilihan raya yang lepas, termasuk Dun-Dun di bawah Kota Melaka seperti di Kesidang, seperti di Bandar Hilir, termasuk Kota Laksmana, begitu juga di Duyung dan juga di Teluk Mas. Tetapi Teluk Mas saja bukan kawasan tradisi ataupun kawasan permainan DAP, tetapi yang lain-lain itu di Kesidang, Kota Laksmana, Bandar Hilir merupakan kawasan yang amat kataupun sinonim dengan DAP. Kalau angka-angka yang Lokman katakan, kalau misalnya pilihan raya umum ke-14 yang lalu, calon DAP Lau Chi Leong menang dengan hampir 16,000 lebih. Begitu juga di Dun Bandar Hilir, melebihi angka 15,000. Kalau di Kesidang, DAP menang hampir 14,000. Jadi kalau turnover ataupun turnout hari ini kurang daripada 70%, kita boleh jangkakan. Kerana pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 yang lalu, di kawasan Kota Melaka, hampir maksimum Lokman, hampir maksimum diberikan oleh pengundi di Kota Melaka, iaitu antara yang tertinggi di negara kita, iaitu melebihi 85% ketika itu. Maksudnya semua saluran 1 hingga 6 ataupun 7 ataupun 8 memberikan undi kepada wakil rakyat dari Pakatan Harapan yang menggunakan bendera PKR pada ketika itu. Tetapi pada hari ini, dari pengamatan saya di SJKC Notre Dame sebentar tadi pada jam 4 petang, nampaknya masih ada pengundi yang datang tetapi tidak berpusu-pusu. Seorang datang, 2 orang datang, 3 orang, steady lah nampaknya, tetapi agak perlahan. Jadi kita boleh jangkakan
dari Don Kota Laksamana di SJKC Notre Dame tadi ada sekitar 3,047 pengundi di 7 saluran. Dan saya menjangkakan peratusan mengundi kalau dari angka yang Lokman kongsikan sekitar 61% pada 4 petang tadi, saya rasa menjelang 5 petang ataupun menjelang 5.30 sebentar saja lagi, kita boleh agaklah berapa peratus, sama ada capai 70% atau lebih atau kurang sedikit. Jadi sedikit untuk anda buat congakan dan angkubah-angkubah yang perlu kita fikirkan, seperti mengapa anak-anak Melaka ataupun saluran terutamanya di kalangan anak muda 4, 5, 6, 7 dan 8 ini agak perlahan. Hampir semua. Di Pengkalan Batu saya berada di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Yuhua. Begitu juga nampak tidak ada barisan di saluran 4, 5 dan 6. Tetapi saluran 1, 2, 3 agak steady. Begitu juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad. Ada 4 saluran di situ pada awal pagi tadi, tetapi untuk saluran-saluran yang anak muda ataupun di bawah umur 50 tahun masih perlahan pada sekitar jam 10 hingga jam 11 pagi tadi. Di SJKC Pefong pada mula 8 pagi dibuka, kita lihat hanya warga emas di saluran 1, 2, 3 berpusu-pusu. Kerana itu juga antara saranan oleh pihak SPR, waktu-waktu yang dicadangkan untuk mereka turun mengundi, dan saya rasa itu juga menjadi ataupun faktor mengapa saluran-saluran di semua pusat daerah mengundi di kawasan-kawasan yang saya lawati pada hari ini agak perlahan kerana mereka mengambil sweet time dengan angka ataupun waktu yang dicadangkan oleh pihak SPR, kerana ini merupakan antara SOP penambahbaikan yang dicadangkan oleh pihak SPR. Tapi apapun, berbaki sekitar 15 minit ini, mungkin kita akan terus berinteraksi dengan rakan-rakan Faris, Syuhada dan juga Firdaus. Lokman, mungkin sebagai intro saya pada petang ini, Lokman. Okey, saya difahamkan Haji juga ada perkongsian lanjut dengan rakan dan juga penganalisis di sana. Apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan penganalisis politik yang Haji sembang di Don Kota Laksamana dan juga selepas meneliti semua perkembangan yang kita lihat setakat ini di semua tempat yang Haji pergi bersama dengan penganalisis tersebut? Ya, jadi saya hampir 1 hari bersama beliau hari ini di kebanyakan pusat daerah mengundi yang saya lawati. Jadi untuk meneruskan perbincangan, saya bersama saudara Mujibu Abdul Muiz Lokman, penganalisis politik dari UiTM Seremban, yang sering kali bersama kami di Esrawani. Dan terima kasih Mujibu sekali lagi, walaupun bekerja dari satu studio ke satu studio, tetapi kali ini kita berada di studio terbuka di Troyes by Navy dengan ais latte gula Melaka yang menyejukkan suasana, walaupun di luar sangat panas, suhu politik masih panas. Tetapi sedikit kataupun summary dari pengamatan Mujibu, berjumpa dengan pengundi, berjumpa dengan petugas SPR, berjumpa dengan pemerhati politik. Apa yang boleh Mujibu katakan untuk jam 5 petang ini? Ya, setakat ini segala apa yang kita congakkan culahan-culahan kita terhadap peratusan mengundi, saluran-saluran mengundi mana yang bakal akan menjadi perlahan dan sedikit, ya, begitu juga dengan faktor-faktor yang kita jangkakan akan mempengaruhi peratusan keluar mengundi, itu nampaknya hampir 90% benar. Ya, bagaimana kita lihat pagi tadi, ya, kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kita, antara kerusi-kerusi panas, ya, yang kita lawati juga kita lihat bagaimana tren turun mengundi itu seperti yang kita jangkakan, ya, barangkali kebimbangan terhadap pandemik dan juga pertimbangan disebabkan permasalahan ini berlaku bagi mereka tidak ada satu valid reason lah untuk mengadakan pilihan raya, ya, itu mempengaruhi keputusan barangkali pengundi-pengundi luar untuk tidak keluar mengundi. Jadi kita masih lagi berharap, ya, sekurang-kurangnya boleh melepasi angka 60%, walaupun pada ketika ini saya berpendapat untuk mencapai sasaran SPR 70% itu adalah sangat mustahil bagi saya lah, ya. Dan mustahil lagi, ya, kalau berbaki sudah 15 minit lagi. Mungkinlah, sebab kita merasakan kalau dalam sekitar 60% itu adalah barangkali pengundi-pengundi yang memang tinggal di dalam negeri Melaka, dan selebihnya itu barangkali adalah pengundi-pengundi yang tidak pulang mengundi. Tapi ialah
kita masih lagi cross our finger lah. Yalah. Mungkin kita boleh cecah 70, which is saya rasa itu satu petanda yang baik bagi sebuah pilihan raya kecil. Apatah lagi dia melibatkan satu pilihan raya yang negeri sebegini. Jadi itu adalah satu angka yang baik lah kalau boleh dicapai. Kalau kita imbas sedikit pada pilihan raya negeri Sabah juga, kita merasakan menjelang 12 tengah hari, menjelang 1 tengah hari masih di bawah 50% ketika itu. Tetapi apabila loceng sudah berbunyi jam 5.30 petang, secara rasmi SPR mengumumkan sudah melebihi 70%, 71 ke 72%. Adakah juga kita akan melihat senario yang sama di Melaka ini, walaupun kita jangkakan, ramai juga penganalisis mengatakan bahawa kalau di bawah 60%, memanglah rakyat sudah fatigue, sudah bosan dengan politik, rakyat tidak kisah lagi siapa yang akan mentadbir negeri Melaka. Tetapi menjelang 4 petang tadi sudah melebihi 60%, ada sedikit kegembiraan ataupun positivity di kalangan penganalisis politik semasa, termasuk saudara Mujibu. Ya, saya positif kerana saya mau melihat apakah apa kita kata tekaan ataupun kita kata culaan kita bahawa angka 70 tu mampu untuk mempengaruhi keputusan pengundian, ya. Tapi kalau kita boleh balik kepada Sabah tu, barangkali di Sabah tu pengundinya lebih besar dan kawasannya tu lebih luas. Jadi mungkin info yang datang itu barangkali sedikit lewat. Ya. Jadi kalau kita kata di Melaka ini dengan demografinya yang kecil, hanya hampir 1,5 juta saja pengundi, ditambah pula dengan geografinya yang juga barangkali kecil, yang mana info itu boleh sampai dengan cepat, ya. Barangkali mungkin 70 tu kalau sampai tu kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sampai pun barangkali tidak mengapalah untuk sebuah pilihan negeri yang dianggap sebagai istimewa lah berlaku di zaman PNB begini. Tetapi secara asasnya lah, ya, saya rasa sebagai penganalisa politik, ya, saya berpendapat mungkin kita mahu lebih melihat kepada senario yang terjadi selepas keputusan ini diumumkan, ya. Apalagi selepas 5.30 pengiraan undi akan bermula, maka kita mahu melihat bagaimana aliran, ya, kerana aliran dan juga trend yang berlaku di Melaka ini akan sudah tentunya mempengaruhi banyak aspek-aspek politik, terutama dalam politik kepartian, ya, pergerakan di dalam politik pilihan raya, dan juga yang melibatkan penambahbaikan di masa hadapan. Dengan kita juga barangkali akan berhadapan dengan pilihan raya negeri Sarawak kurang daripada sebulan daripada sekarang, ya, maka kita juga mau melihat apakah penambahbaikan yang lahir daripada pilihan raya negeri Melaka ini setelah kalau kita lihat hampir 100% parti-parti politik dan calon bebas memberikan respon bagaimana larangan terhadap kempen itu sedikit sebanyak menjejaskan peluang semua orang untuk berkempen dan juga menaikkan mungkin mood pengundi dan juga menaikkan semangat kepada semua itu dan keterujaan untuk memeriahkan dan juga hadir mengundi di PRN Melaka ini. Okey, Mujibu, dari pemerhatian ramai pihak termasuk Mujibu dan juga Ilham Center keluarkan laporan awal semalam bahawa angkubah-angkubah seperti peratusan mengundi, base vote yang ada oleh setiap parti politik di Melaka ini, dan juga bagaimana 3 penjuru, 4 penjuru, ini semuanya perlu diambil kira untuk menentukan pada malam ini siapakah yang akan memiliki majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Jadi dengan situasi di lapangan dan juga reaksi yang kita cerap apabila kita berjumpa di warung, berjumpa pengundi-pengundi sama ada anak muda ataupun orang-orang veteran dan orang-orang di atas pagar. Jadi adakah masih kekal angkubah ini, 3 faktor ini akan menentukan keputusan ataupun kita perlu sedikit ada reservation? Walaupun 70% ataupun kurang dari itu, walaupun kita tahu base vote parti tertentu ada dominasi yang akan memberi sedikit kelebihan, dan apa yang congangkan bahawa mereka parti A akan menang dengan majoriti mudah, parti B akan kena wipe out terus, parti C ini akan memberi saingan tetapi tidak cukup kerana tidak sama senario pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Adakah kita masih memegang itu ataupun bagaimana, Mujibu? Ya, kalau saya barangkali lebih melihat kepada angkubah yang asal, ya, kerana kita telah melihat trend yang sama berlaku ketika PRN Sabah, ya. Dan juga kalau kita tengok apa yang berlaku di Slim dan juga di Chini, tidak berlaku pertembungan 3 penjuru, maka kita boleh lihat walaupun peratusan mengundi itu juga rendah di situ,
ya, kurang daripada 60%, tapi kita boleh nampak bagaimana kekuatan yang digembleng oleh Pakatan Barisan Nasional dan juga PAS melalui Muafakat Nasional itu menjadikan keputusan itu seolah-olah sudah boleh diduga. Tapi kalau di Melaka ini mungkin kita melihat tiga penjuru itu berbeza, kerana yang kita lihat tiga penjuru ini melibatkan dua juga parti yang begitu dominan, PAS dan juga Perikatan Nasional. Mungkin kita kata dari sudut PAS itu sebagai sebuah parti yang sudah lama bergabung dengan parti yang sebagiannya menjadi pemerintah kerajaan dan pernah menguasai di peringkat persekutuan. Juga ada pengaruh sedikit barangkali dampaknya semasa mereka bersama Pakatan Harapan. Jadi cerapan-cerapan itu barangkali kalaulah kita kata secara keseluruhan dia, mungkin 90% itu kita boleh gunakan di Melaka ini. Cuma itulah ada benda-benda yang positif daripada cerapan kita di lapangan, terutamanya dalam konteks mengundi. Bagaimana saya begitu teruja mendapati pengundi yang sebelumnya agak sukar untuk saya dengar diucapkan sendiri oleh pengundi bila contohnya kita pergi kepada kaum nelayan yang secara terbuka menyatakan bahawa mereka mahu diberikan peluang untuk engage dalam pembuatan dasar, kerana mereka tidak mahu lagi kerajaan yang memerintah itu syok sendiri buat satu dasar yang armchair, yang tidak bertanya tentang mereka yang pakar, yang lokal di situ, yang tahu tentang selok-belok di situ. Maka buat dasar yang tak kena dan akhirnya menyusahkan mereka. Ini satu perubahan yang paling baik yang saya rasa kalau ini berterusan, barangkali pencerahan minda dan juga perluasan pemikiran sebegini akan mematangkan politik kita bukan saja di negeri Melaka ini, barangkali di peringkat yang lebih besar. Kita perlu sedikit realistik. Saya ingin mendapatkan reaksi Mujibu apabila berada di lapangan. Kita berjumpa semua lapisan masyarakat, semua mewakili parti politik dan juga mereka yang mungkin agak nomadic ataupun very fluid pandangan politik mereka kepada politician ataupun parti politik. Tetapi rata-ratanya kita kena berlaku adil. Rata-rata yang kita temui mereka agak give up, agak fatigue, agak marah dengan pertarungan politik yang menyebabkan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka. Tetapi di hujung-hujung kempen menjelang hari mengundi hari ini, dalam 2-3 hari kebelakangan ini, seolah-olah ada satu movement ataupun satu getaran-getaran yang mungkin kita tak sempat cerap. Penganalisis mungkin boleh berkongsi dengan saya, di mana mereka mula menzahirkan sedikit kemarahan, menzahirkan ke mana orang kata pun undi mereka akan buang, sampai ke tahap kalau silap-silap wakil calon bebas pun kita boleh bagi undi. Kerana mereka mungkin neutral, mereka tidak bergaduh, mungkin tidak lompat dan sebagainya. Pandangan mereka lah. Kalau kita jumpa nelayan di Sungai Lereh, nelayan di Jeti Umbai, di Jeti Serkam semalam sebagainya, saya rasa mereka lah yang paling banyak menerima manfaat daripada bantuan-bantuan kerajaan. Petrolnya, jaringnya, kapalnya dan sebagainya. Tetapi kali ini mereka agak kritikal, terutamanya isu MWEZ, Pesisir Ekonomi Zon Pesisir Pantai Melaka, yang akan melibatkan ataupun jutaan tambakan pasir daripada Tanjung Bidara ke Serkam Utara. Jadi ini agak menggemparkan saya apabila kita berinteraksi dengan beliau. Pandangan Mujibu? Ya, kalau boleh saya tambah aja. Semalam saya mengambil perkhidmatan Grab. Ya, dan saya bertanyalah kerana saya memang berada di kawasan N15. 5 penjuru di situ. Di kawasan pinggir Melaka tak jauh. Jawapan kepada soalan saya kepada kedua-dua pemandu Grab yang berbeza ini, saya kata apakah tidak boleh dipilih calon bebas ataupun terutamanya YB beliau lah dalam konteks ini. Jawapannya sangat mengujakan aja. Kedua-dua berdebat bahawa lebih baik undi bebas pada kali ini kerana kita tahu walaupun sebagaimana negatifnya persepsi orang luar terhadap YB beliau, tetapi sekurang-kurangnya kita percaya dia tidak terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan rasuah, mempunyai integriti, dia tidak songklap duit. Ini satu perkara yang mengujakan. Let alone lah dia punya pribadi itu yang nampak kasar. Ya, mungkin dia melompat itu dia punya pendapat pribadi. Tetapi dalam khidmatnya kepada rakyat dan juga persepsinya bahawa dia tidak akan buat benda-benda itu satu yang mengujakan. Jadi kalau kita boleh ambil benda-benda ini dan merangkumkan apa yang kita jumpa dengan apa yang berlaku di Serkam, ya, di Jeti Umbai, ya, di Pantai Siring. Saya rasa ini adalah satu perkara yang barangkali memperlihatkan bahawa pengundi sudah let loose
ya. Dalam konteks ini kita kata parti-parti politik tidak lagi boleh banking kepada pengundi di Base peringkat akar umbinya, di base-nya, tetapi dia perlu melihat kerangka politik ini dalam lebih besar. Kerana mungkin di Melaka ini masih lagi selamat kerana pengundi yang asal 2018 itu masih pengundi yang sama, adalah penambahan sedikit, ya, tetapi kalau 2023 kelak, ya, dengan pengundi menjadi 50% lebih daripada angka asal, ya, kalau kita kata 50%, ya, maknanya dalam 500,000 naiklah dalam 250,000, jadi menjadikan lebih kurang dalam 700,000 di Melaka ini. baru. Bagaimana agaknya untuk mencerap pemikiran orang-orang yang baru ini, yang kurang pengalamannya, yang tidak ada baggage party, yang tidak melihat kerajaan itu sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada mereka. Mereka ini adalah generasi yang pembangunan, politik pembangunan tidak boleh dijual kepada mereka. Ya, yang menganggap pembangunan itu adalah biasa, yang menganggap kata tanggungjawab kerajaan sebenarnya pembangunan. Tetapi mereka bercakap tentang hak, ya, tentang pemerkasaan, tentang pekerjaan, tentang integriti, tentang pemerkasaan mereka, ya, yang bercakap tentang kalau sukan tidak lagi bercakap tentang sukan tetapi e-sukan. Ya, tidak lagi bercakap tentang jalan raya tetapi bercakap tentang kelajuan wifi. Ini adalah satu barangkali cabaran terbesar dalam parti. Jadi dengan dua perkara yang kita boleh perhati di Melaka ini, ya, bagaimana keanjalan parti politik itu yang menyaksikan parti-parti kerajaan boleh bertanding sama sendiri, tapi mungkin ada keberangkalian kalau keputusan hari ini tergantung boleh membentuk pakatan. Ya, mungkin juga kita melihat bagaimana ini perubahan-perubahan begini ini barangkali menjadikan parti politik itu tidak lagi melihat pengundi base mereka itu sebagai satu komoditi, tetapi perlu memperbagaikan dan sebagainya. Ditambah pula dengan kita kata keterpecahan undi, ya, dan yang paling penting sekali kita kata bagaimana pula mereka sekarang ini sudah mula menjual perkara-perkara yang kita rasa barangkali bukan sebahagian daripada budaya politik mereka. Reformasi politik, menjanjikan keterusan. UMNO juga sudah bercakap tentang memberikan peruntukan yang sama dan seimbang dengan pembangkang. Maka saya anggap ini barangkali boleh menjadi satu titik perubahan kepada semua parti politik, dan juga barangkali sebagai satu permulaan kepada apa yang dikatakan membuka politik itu kepada skala yang lebih luas, skala yang lebih terbuka, tetapi masih lagi dalam konteks kita kata politik pilihan raya dan juga mencari undi sebanyak yang boleh bagi membentuk. Ya, saya setuju dengan Mujibu kerana berkaitan dengan hak dan juga post development, isu-isu perkhidmatan amat dekat dengan kempen pilihan raya kali ini. Apatah lagi dalam isu pandemik COVID-19. Isu hak, isu pasir di sungai menyebabkan banjir kilat di kebanyakan negeri di kawasan Don-Don Negeri Melaka. Isu hak akibat tambakan pasir, tambakan laut di pesisir pantai Melaka menyebabkan nelayan susah lagi nak dapat pendapatan yang stabil, dan pencemaran berlaku di pesisir pantai Melaka, di Pekalan Balak, di Pantai Puteri, di Sungai Lereh, di Serkam, di Umbai dan seterusnya di Kuala Sungai Sebatu. Begitu juga post development tentang isu internet, isu perkhidmatan perbandaran, isu longkang tersumbat, isu berkaitan dengan kesesakan jalan raya yang melampau, traffic light yang mungkin agak outdated sistemnya. Semuanya ini matters, Lokman. Jadi adakah itu akan diterjemahkan dalam bentuk undi? Menjelang berapa minit akan tutup ni, Lokman? 2 minit lagi. Jadi saya terus kepada Lokman, mungkin nak mendapatkan cerapan terakhir rakan-rakan saya yang ada di sekitar negeri Melaka pada hari ini. Silakan, Lokman. Baik, terima kasih Haji Nazri Kahar dan juga Mujibu Abdul Muiz. Seperti yang Haji sebut start tadi, kita hanya 3 minit sahaja lagi sebelum pengundian ditutup. Yang kita tahu terakhir setakat tadi adalah setakat jam 4 petang sebentar tadi, peratusan yang turun mengundi adalah 61%. Awal hari ini kita lihat agak perlahan angka itu meningkat, terutamanya kalau kita bandingkan dengan pilihan raya umum sebelum ini, di mana pada PRU 14 yang lepas Melaka mencatatkan jumlah yang turun mengundi kira-kira 85% turun mengundi, 84.9%. Itu juga kita akan kupas selepas ini. Mengapa peratusan yang turun mengundi ini agak perlahan dan juga agak rendah? Selain satu faktor yang agak jelas dan obvious, iaitu mungkin ada orang yang masih khawatir dengan COVID-19 dan tidak percaya semua orang akan ikut SOP, adakah juga faktor-faktor lain seperti kelesuan politik, political fatigue ataupun hopelessness? Ada yang mengatakan bahawa mereka rasa sama sahaja kerana siapa saja mereka undi, lepas itu mungkin adun itu akan membuat keputusan sendiri, mungkin untuk lompat ke parti lain atau menyertai gagasan lain dan sebagainya. 5.28 kurang
tinggal 2 minit sahaja lagi sebelum pengundian ditutup untuk PRN Melaka. PRN kedua yang kita lakukan dalam tempoh pandemik, dan ramai juga yang mengatakan bahawa demografi pengundi Melaka ini agak serupa dengan demografi seluruh Malaysia. Jadi apa yang kita saksikan bukan sahaja setakat pola pengundian, sokongan, keputusan, tapi kejayaan dan kesusahan atau kesenangan untuk kita laksanakan SOP COVID-19 di Melaka ini mungkin sedikit sebanyak akan dicerminkan di PRU15 nanti yang mungkin berlaku seawal tahun depan. Baik, jam saya menunjukkan sekarang ni kira-kira 45 saat untuk kita hentikan pengundian di Melaka. Untuk SPR hentikan pengundian di Melaka, 28 kerusi dipertandingkan, 112 orang calon. Peratusan mengundi 61%. Kita harap dan kita jangka mungkin boleh cecah lebih, sekurang-kurangnya lebih 65% apabila pengundian ditutup pada jam 5.30 petang nanti. Dan sudah tentu selepas itu kami akan terus bawakan kepada anda analisa dan juga keputusan. Sebelum keputusan rasmi, kami akan kongsikan bersama dengan anda keputusan yang tidak rasmi yang memberikan bayangan berkenaan dengan keputusan rasmi satu-satu kerusi itu. Ingat, 28 kerusi DUN, 15 diperlukan untuk membentuk majoriti dan mendirikan kerajaan negeri Melaka yang seterusnya. Tinggal 2 saat, 5.30 petang, secara rasminya kalau ikut jam ini, pengundian di Melaka sudah pun ditutup hari ini bermula pagi tadi sehingga 5.30 petang. Jam sudah pun mendetik 5.30 petang. Pengundian di Melaka ke semua 28 kerusi DUN sudah pun ditentukan. Nanti kita akan kongsikan selepas ini. Kita kembali selepas ini.